subuh berjemaah adalah hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan para siapa yang menjalankan salat subuh berjemaah bahkan nahu qawan lail kullu lahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para siapa yang mengerjakan salat subuh berjemaah seolah-olah dia telah mengerjakan sepanjang malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kelebihan datang subuh berjemaah ini iaitulah seolah-olah dia telah diberikan dan seolah lagi dia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia mengerjakan ibadah sepanjang malamnya. Jadi sedang Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Muhammad tidak hadir pada pagi ini di atas kehuzuran beliau. Jadi insyaallah sebelum menunggu waktu duha ataupun isya kita isikan masa dengan majlis ilmu dan mudah-mudahan sedikit sebanyak kita mendapat manfaat dan keberkatan di pagi kita ini insyaallah. Jadi sedang Muhammad Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengulangilah kata pembacaan periwayatan hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah berkenaan dengan sambungan daripada pelajaran kita yang lalu bab ke-36 gurauan dan jenaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam bab ini memberikan garis panduan kepada kita bagaimana kita nak berjumlah kalau jauh lagi nak gurau sedang, bukan tak boleh gurau. Baik, dalam Islam kita boleh bergurau sedang, tetapi dia ada garis panduan, dia ada garis panduan dan bagaimana cara yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, terdapat beberapa hadis khusus kita petik daripada kitab Syama'il Tirmizi yang telah meriwayatkan berkenaan dengan gurau sedar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat riwayat melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang melakukan kelakar ataupun buat lawak yang hingga menyebabkan ketawa yang terbahak. Boleh nak lawak kan, tapi jangan sampai gelap macam ingat dunia lah kita kata. Baik. Di dalam hadis-hadis yang lain meriwayatkan Nabi kalau dia habis suka pun senyum ya. Kita ni tak boleh nak tahan keluar juga seorang tu buat lagu mana kan. Tapi janganlah sampai kita nampak-nampak lah. Baik. Dan Imam Nawawi setelah daripada itu, Imam Nawawi rahimahullah juga telah membuatkan penyesuaian berkenaan dengan hadis-hadis yang menegah daripada ketawa yang terbahak-bahak yang nampak-nampak ini, kerana dengan ketawa yang terlalu kuat ataupun yang melampau ini akan mengkeraskan hati. Kita boleh nak lawak tuan-tuan, tapi jangan jarang ya. Bukan kata 24 jam dia orang celek mata dia tu jangan nak lawak. Apatah lagi dia punya profession dia pak lawak. Sampai kita ada kan apa dia panggil rancangan tu satu kira rancangan ada lawak apa ini dan sebagainya. Ada institusi lawak pun ada juga kan, institusi lawak kebangsaan pun ada juga. Baik, jadi ketawa yang berlebihan ini akan menyebabkan matinya hati. Sebab kita ni disunahkan untuk memperbanyakkan zikrul maut, mengingati akan mati. Tapi tak ada sampai ingat mati sampai kayak mana mati lah. Tak ada nak senyum, tak ada nak bawa sedar semua, tak ada. Maka Rasulullah SAW memberikan beberapa garis panduan kepada kita melalui beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat radhiyallahu anhu berkenaan dengan kaedah ataupun cara menakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun gurau sedar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bergurau juga dengan sahabat menunjukkan rahmah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dal udhunain qala mahmudun qala Usamah yani yunazihu. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya wahai pemilik dua telinga. Semua orang ada telinga kan. Jadi kadang-kadang sahabatnya jadi terperanjat terkejut Nabi panggil wahai pemilik dua telinga. Panggil siapa? Panggil kamu lah. Pemilik dua telinga. Dia
tak biasa Nabi bagi. Jadi sahabat pun macam terkejut, tapi Nabi tahu dah, sahabat tahu dah, karena Nabi itu bergurau. Pada satu ketika Rasulullah memanggilnya, wahai pemilik dua telinga, ya Udunain. Qala Mahmud, qala Abu Usama, yakni yumazihuhu, yakni Nabi bergurau dengan dia. Baik. Jadi kaedah dan tuan, boleh kita bergurau sendiri, boleh kita nak panggil apa-apa gelaran yang kita nak panggil kepada saudara kita, kepada sahabat kita, tapi bukanlah kata gelaran-gelaran yang boleh menghina ataupun yang menjatuhkan rupa seseorang. Walaupun apa yang ada pada diri dia itu sungguh, kita sebut sesuatu aib yang ada pada saudara kita, memang dia ada aib. Contoh, minta maaf lah, seorang itu contoh kata dia gagal, dia gagal. Kita pun panggil dia man gagal. Dia suka tak kalau kita gelar dengan dia man gagal dengan satu gelaran? Memang sungguh pada kan? Memang dia gagal. Baik. Jadi dalam bab kita menyebut sesuatu ni, sesuatu yang kita sebut yang tak disukai oleh saudara kita, dia panggil ribah. Ribah ni itu akhaka ma yuhibbu. Dia kata ribah ni kita sebut sesuatu tentang saudara kita yang kita suka, walau sungguh sekalipun. Orang lain kita punya takrif ribah ni kutuk ke belakang. Kalau kutuk ke depan, bukan muka. Ni aku bukan kutuk ni, aku tak depan depan ni. Aku lagi teruk je muka. Awak nak kumpat ni pun ada sembunyi-sembunyi juga, ni tak ada bagi ke depan-depan muka boleh. Apa saja kita sebut perkara yang tidak disenangi, yang tidak disukai oleh saudara kita, maka itu adalah ribah. Muka. Tapi kalau kita sebut pada seorang sesuatu yang bukan sebenar, tak betul yang kita sebut pasal dia, tentang keburukan dia dan sebagainya, itu fitnah. Dan fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih teruk daripada membunuh berperang. Sebab dengan mulut ni dia boleh jadi perang saudara beratus tahun. Jahiliah dulu, sebelum datang Nabi SAW menyatukan semua kaum ataupun kabilah, maka mereka ni adatan orang Arab ini perang. Pasal anak kucing pun perang, pasal anak tangga pun perang, pasal nak berebut telaga pun perang. Sikit hari pun semua perang, beratus tahun perang. Baik, tapi bila Nabi SAW datang menyatukan semua, tak ada orang berlaku kekurangan, sampai pada Nabi SAW menyatukan dengan Islam kepada para sahabat. Baik, jadi begitu. Jadi jangan, kesimpulan dia begitulah, jangan kita sebut pasal orang senang-senang. Apa faedah? Dosa ribah ini di antaranya menyebabkan amalan kita itu akan tergantung. Amalan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ada ribah pada suatu hari. Kita ada ribah, maka amalan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh nak panggil gelaran kepada sesiapa sahaja, dan asalkan gelaran tersebut betul dan asalkan tidak menyakiti hati saudara kita. Kalau tanda kaki ayam, kita panggil kat dia bapa ayam. Dia suka ke tak bapa ayam dia? Kalau dia okey, aku panggil aku bapa ayam, aku okey je. Tak apalah, panggil bapa ayam. Tiba-tiba kita panggil bapa ayam, mungkin orang kira tak kenal, ikut dia toki ayam. Kau pergi tengah padang, weh bapa ayam. Sudah, bapa ayam mana? Baik, jadi panggil gelarannya yang baik-baik. Dan begitu juga gelaran ini, dengan asalkan tuan yang digelar itu dia suka kita panggil gelaran tersebut. Baik. Dan begitulah Nabi SAW bergurau dengan sahabat. Dia panggil wahai yang mempunyai dua telinga, kata Nabi SAW. Itu gurau je lah. Dua telinga ni tak ada aib apa pun. Ikutlah dia kata wahai telinga kutu juga, wahai kaki capit ke. Mungkin itu satu aib. Baik. Dan di antaranya lagi kata-kata jenaka Nabi SAW. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ikana Rasulullah SAW yukhalituna hatta yakula li akhin حتى يقول لأخ لصغير يا أبا عمير ما فعل معين." Baik. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kami, kerap baginda mengeluarkan kata-kata jenaka. Kata Anas, Nabi ini bila bertemu dengan kami, sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengeluarkan kata-kata jenaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kebetulan aku mempunyai seorang saudara yang terlebih muda, yakni adik bagi Anas bin Malik. Sayyidina Anas. Adik bagi Sayyidina Anas. Dia ada adik. Maka satu hari bertempunglah Rasulullah SAW dengan Sayyidina Anas dan juga dengan adik bagi Sayyidina Anas. Baginda SAW pernah berjenaka dengannya, dengan adik bagi Sayyidina Anas. Ya Abu Umair, ma fa'al Nu'air. Wahai Abu Umair, mana perginya Umair? Nu'air ni gelaran bagi anak buah. Diceritakan bahawa adik bagi Anas ni dia ada bela anak buah. Dia sayang anak buah dia ni. Kalau kita ni bela kucing, sayang anak kucing. Kemudian satu hari anak buah tu pun dia bela dengan jinak baik dengan dia semua. Dan satu hari anak buah tu meninggal, mati. Anak buah tu mati. Mati sedih lah budak-budak ni kan. Anak kita ni kalau bela kucing-kucing mati dia guling-guling dia menangis. Bela ayam-ayam jinak dengan dia. Kalau yang mati pun menangis. Dan kata budak motor menangis lah. Buat kubur, tempat batu nisan terus buat kadang-kadang tu kan. Dia sayang walaupun haiwan sekalipun kan. Baik. Tapi gitulah. Bila apa adik bagi Sayyidina Anas ni, maka Nabi pun tahu cerita. Nak tunjuk telatnya Rasulullah SAW. Adik bagi Anas ni, dia bela anak buah, dia suka dengan anak buah, main anak buah sampai anak buah dia tu mati. Nabi tahu cerita ni. Maka Nabi pun sambil-sambil gurau. Dia kata, ya Abu Umair, ma fa'al Nu'air. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh anak buah kamu? Dia Nabi gurau je lah maksudnya situ. Nabi tanya, anak buah kamu dah buat apa? Sedangkan anak buah dah mati. Baik. Jadi bila sahabat lihat Rasulullah alert, Rasulullah lebih berat sampai ke tahap itu, maka terhiburlah sahabat. Baik, bukan Nabi nak orang tak ada ejek lah, nak olok-olok kan. Tapi ini Nabi nak gurau lah, ini teguran. Nabi nak menyapa hatta kepada kanak-kanak sekalipun. Betapa rahimnya, betapa kasih sayangnya Rasulullah SAW hatta kepada kanak-kanak. Nabi dan kanak-kanak ni memang sangat kasih Nabi SAW dan kanak-kanak. Waktu kita buat program, kita ikramkan kanak-kanak, datang masjid, kita bagi pada mereka satu hati. Orang itu Ustaz bagi rasuah dah. Tuan-tuan ada rasuah-rasuah kan? Kita ni apa? Beri sedekah pada kanak-kanak. Tapi kalau sampai bersedih isteri kita bagi hadiah rasuah juga. Itu kena terima kasih kita kepada mereka. Baik. Jadi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga Rasulullah SAW ni sehingga diriwayatkan apabila Rasulullah bersama dengan kanak-kanak, sehingga bila pulang sahaja kanak-kanak ke rumah ni, maka ibu ayah mereka dapat tahu bahawa anak mereka itu bermain dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana dekat bau Rasulullah SAW ni pada anak-anak mereka. Nabi ini suka kalau dengan kanak-kanak, Nabi suka pegang kepala, gosok kepala, khususnya lebih lagi anak-anak yatim. Nabi suka duk gosok kepala. Kita orang Melayu jangan pantang nenek guna sentuh kepala. Itulah adat lah, itu adat kita. Waktu itu kan orang Melayu nak pegang macam mana? Kepala pun jangan pegang. Itu kita kata. Sedangkan ada fadilah kelebihan, terutamanya menyapu kepala anak yatim dan sebagainya kan. Baik. Itu dari adat kita lah itu, kita buat sebentar. Masa saya mengaji dulu, masa saya mengaji Yaman dulu, kita ni baru-baru masuk ni diletakkan di Badiah, di kampung. Habis Umar dia tak letak kita mengaji di main camp lagi. Orang ni yang baru masuk ni pergi mengaji di kampung. Bila duduk di kampung, bercampur dengan orang kampung. Dan tujuannya apa? Supaya kita bergaul dengan orang kampung ni, kita bahasa kita boleh lah. Yaman ni Arab dia tak ada faham yang teruk kan. Jadi boleh lah. Pergi bercampur dengan orang kampung. Baik. Sebab apa? Kalau di main camp ni, di pusat pengajian yang utama ni, ramai lah orang Indonesia, ada orang Melayu, yang kerja orang Indonesia. Di meja sana, buat imam kita cakap bahasa Arab ataupun balik cakap Indonesia. Itu lah. Di Indonesia ada orang Melayu kan. Anak pun cakap Indonesia. Abjad, cucuk, apa semua bahasa Indonesia belakang. Indomie apa kan, semua bahasa Indonesia.
Baik, kuat-kuatnya pengaruh tak ramai. Jadi bila kita diletakkan di kampung, ini tak ramai. Jadi orang lain pun ada 5 orang, ada 10 orang, dia tak ramai. Jadi tempat semua madrasah pula dia open untuk orang kampung masuk, ada pengajian orang kampung, apa semua, kemudian ada majlis bergaul dengan orang kampung. Baik, jadi satu ketika ni kita orang duduk ditempatkan dalam majlis kelas ni, dicampur orang Melayu, orang Arab. Ada seorang ni memang kalau Arab dia panggil Buradan. Buradan ni memang tak senonoh lah. Pak Arab yang tak senonoh. Dan dia ni budak kan, tak senonoh ni Allah. Dia budak dalam itu kami dalam 20 lebih, ada yang 16-an. Ada seorang ni budak dalam umur baru 14, 13 bulan. 13 tapi dia pun campur ke halaqah kami lah. Tapi kami pun faham lah. Syekh beritahu apa dengan ambil hati, dia ni Badui. Faham lah Badui. Kita orang Melayu, kalau ada orang tua-tua ni apa tanya, respect lah orang tua-tua. Kita orang tua 20 lebih, ada 30 kadang. Kalau tak baru nak mengajar ni, tapi dah dicampur orang Arab ni, kita masuk kelas yang paling rendah sekali, masuk sekali ke bawah lah. Budak ni, Masya Allah, kita tak ada cek, siap. Dia tak dunia. Dia tampak kepala kita, ikut suka dia. Dia paling Arab ni satu, dia pantang jangan pegang kubur kan. Main dia kata. Kemudian jangan ketut pada main. Kita orang Melayu, kita tahu kita main ketut tu kan. Jadi rezeki dia lah, dia duduk dalam halaqah orang Melayu, dia seorang yang Badui. Tak apa, dia duduk di kepala kami. Sebab cuma aku tak tahan hari-hari duduk dalam main kepala. Orang ajak dia kata. Jadi tak ada hormat-hormat, tak boleh sekolah kita nak buat gerak. Kita pakai. Yang ini saya pilih masuk-masuk, pagar dia, pulang kentut tahu mana. Bukan saya tuan. Kawan saya. Kawan saya. Pagar pulang kentut, pulang korektif tu. Kalau hari itu dia main-main tak jangan pegang kepala, dia pegang dia dulu, awal dia. Selok ke itu kan. Bukan kata berlapik lah. Mubasyaratan. Kena lagu tu dia jadi kemurungan. Kami pun syukur nak duduk dia belakang ni. Dia tak kuat ni dapat kan. Itu pangai tu. Dia nak kata apa nak? Ada pangai dia orang macam tu. Baik. Ya Allah boleh ada kata-kata Subhanahu Wa Taala. Nak cerita pasal satu kepala. Satu kepala pun ada. Baik. Ala kulli hal kata Subhanahu Wa Taala. Maka itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam sebuah hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ina. Faqala na'am wa anni la aqulu illa haqqan. Satu ketika Rasulullah SAW maksudnya disempat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Tuhan juga berjenaka dengan kami. Qala ya Rasulullah innaka tuda'ina. Kamu juga berjenaka dengan kami Rasulullah. Jadi sahabat ni dia pun pelik. Rasul pun menawak juga. Kalau boleh Nabi ni kau gitu. Jadi Abu Hurairah pun tanya kepada sahabat, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Tuhan hamba itu berjenaka dengan kami. Maka kata Nabi SAW, na'am, ya, kata Nabi. Dia kata, ghairu anni la aqulu illa haqqan. Melainkan aku tidak berkata sesuatu perkara yang dusta. Kata Nabi berkata, melainkan aku ini hanya berkata illa haqqan, melainkan perkara yang benar. Lawak tak apa tuan, jangan bohong. Itu kan. Lawaklah dua apa semua boleh, tapi jangan tipu. Ingatkan satu tahap Rasulullah lihat seorang ibu ni kan, anak duk main, dia nak panggil anak dia. Misalnya kadang-kadang budak-budak anak hyper dengan bawa 4 kali dalam masjid mata-mata tahu anak sama buat sangat. Jadi duk main begitu, dia Rasulullah ada si ibu ni, dia nak panggil anak dia. Maka dia pun umpan budak tadi ni dengan buah tamar. Dia bukan buah tamar. Ta'ani dia panggil. Sedih-sedih Nabi buah tamar. Nabi tengok ibu tadi. Maka Nabi SAW pun kata, ya wahai ibu, kalau anak kamu datang, anak kamu bagi buah tamar ni. Maka ibu kata, kalau dia datang aku bagi ya Rasulullah.
Ya, Nabi kata kalau kau tak bagi, percaya kau berdusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kita dia tak pancing lah dengan tuan rumah apa kan. Budak-budak lagi tuan rumah pun dia macam mana. Dan dia pancing dengan headset. Nanti yang tu nak dapat cucu buah dan ada lagi main-main juga ni. Nak pegang pun kayak main. Upin. Panggil tak? Cucu dia main dia pergi tak? Kalau bagi lah kan? Kalau tak bagi ustaz lah. Bagilah sat walaupun kan. Bagi tak? Baik. Kalau tak bagi ustaz. Baik. Jadi Nabi kata aku gurau tapi aku tidak berdusta dalam gurauan. Tak dusta. Baik. Saya tanya atau masa saya mengaji itu, saya tak pernah mengaji kan? Tak pernah pun. Masa saya mengaji di kota itu, ada seorang ni orang panggil dekat dia, panggil bawa dia. Man, nama apa man? Man bahu tu bahu ni bohong lah. Tanya panggil bahu dia bohong. Dia punya kok bohong dia cerita apa semua bohong. Bohong. Kalau dia cerita mungkin lah kita 10% tu tak boleh pakai kan. Bukan kita boleh pakai 10% tak boleh pakai. Tapi orang tahu lah dia ni memang kaki bohong lah. Kaki buat cerita lah. Orang pun ya, terhibur lah dengan dia begitu je lah. Mungkin nak dengar cerita dan nak percaya cakap dia ni jangan lah. Kalau dengar dia gebang tu okey lah. Dia dengar dia gebang. Dia cerita lagu orang boleh dengar. Tapi percaya lah. Satu hari orang tadi ni dia dulu kira orang lelaki ni dia bawa burung. Memang lelaki bawa burung kan. Ini ada zakat. Ini ada zakat ni. Bawa ada zakat ni. Jangan pergi ke titik ke rumah ke apa kan. Tapi orang macam orang lelaki ni dia pergi lepak kedai kopi. Duduk niaga di pasar-pasar mau buat. Banyak kan gitu lah. Orang kampung. Jadi mereka ni memang kaki lepak kedai kopi. Pakai masing-masing berusung lah. Bersangkap burung untuk pegang burung tadi. Baik, satu hari sekali tu mak tu dia lalu main. Mak singgah dulu. Tak ada lah dia kata. Nak kenal? Dia kata kat sawah hujung kampung tu orang duduk timba ikan. Aku tak dia kata kalau aku lambat tak ada. Dia kata singgah dulu. Tak ada lah. Nak kira. Dia gitu. Dia tak singgah-singgah lah. Baik, ada orang ni betul kan? Kan dia punya cakap lah tak ada percaya tak? Betul kan? Selalunya dia ni mesti singgah. Tak singgah. Hari ni kan lomah subuh dia kan? Sampai kata tak ada nak konti kan? Bohong itu saya kan? Kalau subuh ada mana dia? Pagi tak ada ni ada. Dok jadi dia bincang kalau subuh pergi tu lah. Duk bimbang ikan ni boleh ikan beli kau buai kau apa besar-besar pergi tak boleh.